Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk membolehkan saya berkongsi pendapat, pengalaman dan membuat rumusan tentang situasi politik di negara kita pada hari ini. Baru-baru ini kita dikabarkan dengan satu pendedahan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu bersatu keluar daripada Pakatan Harapan kerana DAP. Kerana DAP akan menghancurkan orang Melayu dan DAP akan menjadi ancaman kepada negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pengalaman saya berpuluh tahun lama jalan DAP, saya mempunyai kecenderungan untuk mempercayai apa yang Tan Sri Muhyiddin katakan ini. DAP akan menghancurkan orang Melayu jika dibiarkan terus menjadi kerajaan. Dalam situasi semasa, kita nampak bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak mahukan DAP. Tidak mahu DAP berada dalam kerajaan kerana DAP akan menghancurkan orang Melayu. Tetapi Tun Mahathir Mohamad pula mahukan DAP untuk berada dalam kerajaan atas beberapa sebab tertentu. Saya mempunyai kecenderungan untuk mempercayai Tan Sri Muhyiddin tidak mahu DAP berada dalam kerajaan kerana pastinya Tan Sri Muhyiddin sebagai Menteri KDN sebelum ini, Menteri KDN dalam Pakatan Harapan mendapat maklumat daripada pelbagai agensi-agensi risikan yang mendedahkan tingkah laku sebenar DAP ketika berada dalam kerajaan, yang akhirnya menyimpulkan bahawa Melayu akan hancur sekiranya DAP dibiarkan dalam kerajaan. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa tumbangnya Pakatan Harapan ini kerana DAP. Kerana apa? Kerana Tan Sri Muhyiddin percaya bahawa DAP akan menghancurkan orang Melayu. Kedua, jika kita imbas kembali, jiwa Melayu yang ada dalam Tan Sri Muhyiddin ini cukup kuat, tuan-tuan. Sebelum ini dikabarkan bahawa Tan Sri pernah berkata, Malay first, Malaysian second. Maknanya, Tan Sri lebih mengutamakan orang Melayu dalam kerajaan, dalam jiwanya sendiri, dalam pendiriannya sendiri untuk beliau mentadbir kerajaan. Kerana beliau tahu bahawa jika DAP dibiarkan untuk menjadi kerajaan, maka Melayu akan hancur. Seterusnya, Tan Sri nampak sikap sebenar DAP ketika beliau bersama-sama DAP dalam kerajaan. Ketika kempen, ketika sebelum menang PRU14, mungkin Tan Sri tak nampak. Mungkin ketika itu semangat ataupun gelombang untuk menumbangkan kerajaan sangat kuat. Tetapi selepas bersama-sama selama lebih kurang 20 bulan saja, barulah Tan Sri nampak. Tetapi jika tuan-tuan masih ingat, saya pernah berpesan kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan undi logo PKR kerana DAP akan menguasai Malaysia selepas PRU14. Orang tak nak dengar, orang tak nak percaya, orang tetap undi logo PKR dan akhirnya DAP menguasai Malaysia dan akhirnya Tan Sri nampak. Tan Sri Muhyiddin Yassin nampak bahawa Melayu akan hancur jika DAP terus berkuasa. Daripada situ, kita beralih pula kepada Tun. Tun Mahathir Mohamad mahukan DAP dalam kerajaan. Kenapa? Saya cukup percaya Tun hanya mahukan DAP sebagai rakan ataupun geng untuk beliau bersama-sama memperkuatkan diri beliau untuk kembali semula sebagai PM. Sebab apa dia nak jadi PM, itu saya dah ceritakan dalam video sebelum ini. Tetapi Tun hari ini tak ada kawan. Dengan semua orang dia bergaduh. Dengan UMNO dia bergaduh. Dengan PAS dia bergaduh. Dengan PKR pun dia bergaduh. Dia kata Kak Anwar gila-gila nak jadi PM. Padahal dia sendiri pun gila-gila nak jadi PM. Dan sebagainya. Itu menyebabkan Tun tak ada geng. Jadi DAP terpaksa diambil sebagai geng. DAP terpaksa digambarkan sebagai baik semata-mata untuk menjokong Tun dalam percaturan politiknya dari semasa ke semasa. Come on lah. Takkanlah 90 tahun Tun hidup di dunia ini, dia duduk kutuk, dia duduk maki, dia kecam DAP dan menyebabkan DAP sebagai parti yang sangat resis dan sebagainya. Dan beliau jugalah orang yang menumbangkan DAP pada pilihan raya 1995 di mana beliau turun ke Penang. Dia mengugut orang-orang Cina dan juga Melayu di Pulau Pinang, terutama orang Cina. Dia kata kalau DAP menang di Pulau Pinang pada pilihan raya 1995,
beliau takut mungkin berlakunya 13 Mei. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang-panjang Tun berpolitik sebelum ini, sebelum PRU14, dia duk kata DAP jahat, DAP resis, DAP chauvinis dan sebagainya. Tetapi hari ini tiba-tiba dia berubah. Kata DAP sebuah parti yang berbela bangsa, yang tidak resis dan tidak chauvinis. Di manakah logiknya itu? Dan kita tahu DAP hanya dipergunakan oleh Tun, dan DAP juga mempergunakan Tun untuk memecah belahkan orang Melayu yang menjadi punca kenapa Melayu akan hancur, Melayu akan remah, bukan kerana penyangak, bukan kerana Melayu bacol, Melayu lemah dan sebagainya ini, tetapi Melayu menjadi lemah, hancur kerana dipecah belahkan oleh Tun sendiri. Daripada situ kita dapat lihat betapa DAP mengambil kesempatan di atas perpecahan orang Melayu untuk menjadi kuasa. Dan DAP ini harus dibenci, harus ditolak, harus dihukum oleh rakyat Malaysia ini kerana DAP ini tidak memperjuangkan untuk orang, semua orang. DAP ini perjuangannya hanya untuk bangsa DAP kerana DAP ini secara lahiriah, zahiriahnya adalah sebuah parti Cina yang sangat chauvinis, yang sangat resis dan hanya menguntungkan satu kaum semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini DAP duk gelar orang pengkhianat. Dalam sidang DUN Melaka baru-baru ini digelarkan bekas YB-nya sendiri sebagai pengkhianat. Hey, come on lah. Buka mata sikit dan tengok siapakah pengkhianat yang sebenar. Pengkhianat bukan orang yang lompat parti, orang seperti saya yang mendedahkan kebenaran mengenai parti sendiri, tetapi adalah orang yang mengkhianati rakyat itu sendiri. Mereka janjikan, Pakatan Harapan terutama DAP janjikan 1001 janji yang manis, bulan dan bintang untuk membela rakyat. Tetapi apabila mereka telah memenangi PRU14, mereka lupakan semua itu. Itulah sebenarnya yang dikatakan pengkhianat. Pengkhianat pada sistem demokrasi kerana dalam sistem demokrasi kita, parti-parti politik berupaya untuk menaburkan janji semata-mata untuk menang PRU. Tetapi akhirnya Pakatan Harapan terutama DAP mengkhianati sistem demokrasi itu sendiri dengan memberikan janji yang manis yang boleh dikatakan bertaraf bulan dan bintang, tetapi akhirnya tidak dapat menunaikan janji tersebut. Itulah sebenarnya pengkhianat, tuan-tuan. Bukan pengkhianat yang lompat parti demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, tetapi mereka ini mengkhianati sistem demokrasi kita untuk membolehkan mereka menang, mendapat kuasa, membolok kekayaan semata-mata. Itulah pengkhianat yang sebenar. Dan selepas mereka menang, mereka tidak menunaikan janji mereka. Mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Mereka mendapat mandat rakyat, mendapat undi daripada rakyat, tetapi mereka mengkhianati rakyat. Sebab itulah, tuan-tuan, langkah Sheraton yang bermula untuk menolak kerajaan Pakatan Harapan dan menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional tidak menjadi huru-hara kerana rakyat menerima bulat-bulat tertubuhnya sebuah kerajaan baru, Perikatan Nasional, kerana Pakatan Harapan ini, terutama DAP, telah mengkhianati rakyat selama ini. Justru itu, mereka inilah sebenarnya pengkhianat. Pengkhianat kepada negara, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada agama yang harusnya ditolak pada setiap PRU, terutama PRU15 akan datang. Tuan-tuan, saya ingin menyambung video ini dengan menjawab tuduhan Tun Dr. Mahathir baru-baru ini bahawa Melayu akan hancur kerana penyangak. Come on lah. Cukuplah memfitnah. Cukuplah memfitnah kerajaan terdahulu, terutama PM dahulu, Datuk Seri Najib, kerana hutang YMDB itu sebenarnya sama besar dengan hutang PTPTN saja. Tapi digambarkan seolah-olah negara ini akan hancur, negara ini akan melingkup, negara ini akan punah ranah segala-galanya hanya kerana satu orang yang digelar penyangak kerana kes YMDB yang jumlah hutangnya hanyalah sebesar hutang PTPTN semata-mata. Kalau betul kerajaan Pakatan Harapan ini bagus sangat, apa kata mereka tunaikan janji mereka kepada peminjam-peminjam PTN untuk mengurangkan ataupun tak payah bayar hutang langsung sehingga gaji sehingga 4,000. Come on lah, gaji nak 4,000 apa? Gaji minimum pun tak dinaikkan. Ini menunjukkan Pakatan Harapan ini, terutama DAP, menipu rakyat, mengkhianati rakyat. Mereka ini sebenarnya adalah pengkhianat rakyat. Jadi tuan-tuan, Melayu tidak akan hancur kerana seorang penyangak.
seorang yang digelar penjangak sebenarnya, tetapi Melayu hancur kerana Tun M sendiri yang memecah belahkan Melayu. Jika kita lihat sebelum ini bagaimana tertubuhnya parti PKR, Anwar Ibrahim dipecat dan menyebabkan pecahan berlaku pada Melayu. Sebelum itu berlakunya Semangat 46 di mana pertembungan antara Tun M dan juga Tunku Razali menyebabkan orang Melayu berpecah, dan hari ini dan PRU14 yang lalu Melayu berpecah lagi kerana tertubuhnya Parti Bersatu yang akhirnya bersekongkol dengan DAP dan telah ditolak oleh rakyat, dan Tan Sri Muhyiddin menyedari mengenai perkara itu dan beliau kembali semula bekerjasama dengan UMNO, PAS dan juga parti-parti lain untuk melubuhkan sebuah kerajaan yang solid yang mampu untuk membantu rakyat. Walaupun tidak menang PRU14, tetapi kerajaan Perikatan Nasional lah kerajaan yang boleh membantu rakyat, terutama di kala negara menghadapi musibah COVID-19 yang cukup dahsyat ini. Jadi tuan-tuan, saya nak berpesan kepada semua, kita jangan tertipu, kita jangan terpedaya dengan politik, mainan politik Kerajaan Pakatan Harapan dan juga sekutu terbarunya Dr. Mahathir ini, kerana mereka ini hanyalah memperdaya rakyat untuk memberikan kembali kuasa kepada mereka untuk menghancurkan negara ini. Kerana tuan-tuan harus ingat, Melayu tidak akan hancur kerana penjangak, tetapi Melayu akan hancur jika DAP berkuasa. Dan jika DAP berkuasa, bukan sahaja Melayu akan hancur, malah negara ini juga akan hancur kerana orang Melayu adalah majoriti di negara ini. Kita kena ingat. Justru itu, pada PRU15 akan datang, mulai sekarang sampai PRU15 akan datang, kita kena tanam iltizam, kita kena selalu ingat bahawa adanya DAP hanya akan memusnahkan negara ini, menghancurkan orang Melayu, dan orang Melayu seharus tolak secara total, tolak secara sepenuhnya DAP dan juga sekutu-sekutunya. Itu saja pesanan saya untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton video saya ini. Sekian, terima kasih.